Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Kita kalam yang keberapa? Ya? 69. Tanda-tanda orang arif. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda orang arif. Mal arifu man iza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, balil arifu man la isyarata lah li fanaihi fi wujudih wa intiwaihi fi syuhudih. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang-orang arif bukanlah orang yang apabila menyampaikan isyarat lalu merasa al-haq, yakni Allah lebih dekat kepada dirinya daripada apa yang diisyaratkannya. Akan tetapi orang arif adalah orang yang tidak mempunyai isyarat kerana kefanaannya dalam proses mencapai wujudnya dan khusyuknya dalam penyaksian, yakni syuhud terhadapnya, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hikmah ini menggambarkan sikap yang mesti diamalkan oleh seorang arif yang masih melihat kepada isyarat-isyarat, belum mencapai maqam arif billah. Seseorang yang sudah masuk kategori arif billah sudah melepaskan isyarat-isyarat itu dan sampai kepada Allah Ta'ala perasaannya tanpa isyarat lagi. Dalam keadaan ini, penglihatan mata hatinya hanya tertumpu kepada Allah semata. Seorang hamba yang masih bergantung kepada suatu selain Allah, maka dalam pandangannya kedudukan hamba itu belum sempurna. Dan seorang arif adalah hamba yang merasakan kenisbian segala sesuatu selain Allah, hingga ia hanya bergantung kepadanya semata dalam hidupnya. Baik, malam ni kita masuk dan dibawa oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kalam yang ke-69 mengenai tanda-tanda ataupun alamatul arifin, tanda-tanda orang yang arif billah, yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita melihat manusia ni berbagai-bagai makam, kedudukan dan keadaan mereka. Orang-orang yang mubtadi ataupun golongan yang murid, yang baru nak kembali kepada Allah, menjalani jalan Allah, maka dia adalah orang-orang awam yang murid, muridun, orang yang ada kemahuan, keinginan untuk kembali kepada Allah. Dia masih orang awam. Ada di sana pula orang yang salikin, orang yang sedang menjalani jalan kepada Allah. Salikin ni biasanya orang yang sedang mujahadah, yang sedang duk berlawan dengan nafsu dia sendiri, lawan rasa malas, lawan rasa jemu, lawan segala-galalah dalam dia menjalani jalan kepada Allah. Dan di sana juga ada orang-orang salikin yang zuhud, yang mana mereka ni tidak cinta kepada dunia. Dia ni tak cinta dah kepada dunia. Bagi mereka tu kadang-kadang memakai pakaian dunia, tetapi hati mereka memakai pakaian akhirat. Ini orang zuhud. Ini orang zuhud. Kita nampak macam dia dunia biasalah. Nampak dia begitu sesuai dengan seadanya keadaan diri dia, tapi dia tidak cinta kepada dunia.
Hati dia tak ada kepada dunia. Atas pada itu lagi, iaitu orang yang wusul, yang dah sampai kepada Allah, maka ini adalah orang yang arifin, orang yang dah kenal Allah Ta'ala. Ini dia sampai peringkat arif lah. Sebab tu arif ni lebih daripada zuhud. Zahid, orang yang zuhud. Zuhud belum tentu arif, dan orang yang arif pasti zuhud. Itu maknanya ada beza situ. Jadi kita nak bincang malam ni tentang orang-orang yang arif, yang kenal Allah Ta'ala dengan hakikat ketuhanan Allah itu sendiri. Yang zuhud tadi, dia kenal hakikat dunia, sebab tu dia tak sayang ke dunia. Macam kita kenal tak hakikat sampah. Sampah kan, bila kita kenal hakikat sampah, kita tak biar sampah duduk atas rumah. Kita akan buang. Ataupun kalau ada pun sampah tu atas rumah, kita ada sayang tak pada sampah? Tak sayanglah, sebab kita kenal hakikat sampah. Jadi begitulah orang yang zahid. Dia kenal hakikat dunia. Dunia ni mata'ul ghurur. Allah kata dunia, ad-dunya mata'ul ghurur, merupakan mata benda, perhiasan yang menipu daya. Itu sifat asal dunia. Sifat asal dunia ni, dia sifat dia menipu daya. Sebab tu kita kena beringat, walaupun nampak dunia ni macam jinak je, tapi kena beringat, dia adalah penipu daya yang sangat berjaya, yang telah berjaya menipu orang-orang alim dan ahli-ahli ibadah sebelum daripada kita. Jadi kita kena beringat, sebab sifat asal dia Allah sebut dalam Quran. Sifat asal dia tab'i, sifat asal dia iaitu mata'ul ghurur, mata benda yang menipu daya. Bukan makna kita tak boleh dekat dengan dia, bukan makna kita tak boleh ambil, tapi kena tinggi benar sifat kewaspadaan kita terhadap dunia. Macam orang pera anak rimau lah. Pera anak rimau, ada dapatlah dalam hutan rimba ke, dia menori getah, jumpa anak rimau seekor. Anak rimau yang ditinggal oleh ibu dia, baru umur 2 bulan anak rimau tu. Dia pun bawa balik lah, 2 bulan, kecil lah, lagi besar sikit pada kucing lah. Bawa balik pelihara daripada kecil sampai rimau tu besar. Sampai boleh tidur bersama lah. Duduk dalam rumah, rimau duduk atas sofa, tengok TV dengan dia. Apa lagi, rimau tidur atas katil kan. Kadang-kadang rimau bergurau dengan anak dia. Anak dia ulur kepala dalam mulut rimau kan. Kita tengok, tapi kena ingat, rimau ni asal kejadian dia pemangsa. Walau jinak macam mana pun kena beringat kan? Jangan biar dia tidur dengan anak kita, bangun pagi esok tengok dia je ada, anak kita tak ada. Jadi maknanya kerana dia pemangsa. Jadi begitu juga dunia. Dunia ni walaupun dia datang jinak, nak pula pada orang yang lari daripada dunia, dunia ni perangai dia makin datang kan? Perangai dia, orang yang nak kepada dunia puas buat kerja tak dapat, tapi orang yang tak nak pada dunia buat lebih kurang dapat, lari dapat lagi. Jadi maknanya walaupun begitu dunia tu mudah datang, tapi kita kena ingat sifat asal dunia itu ialah menipu daya. Siapa kata? Allah yang beritahu kita. Allah yang beritahu. Jadi bila kita dapat, berwaspadalah. Waspada. Jangan sampai dia menipu daya kita, melengahkan kita, mengalih pandangan kita daripada akhirat. Itu dah tipu daya dunia. Mengalih pandangan, dia tak kacau lagi. Dia masih kita masih lagi tak tinggal solat kerana dunia, tak. Kita masih lagi tak berlumba dalam mencari dunia yang haram, tak. Mana kita jaga bersedekah, apa benda semua dapat dunia, okey dah tu. Tapi paling kurang apa? Paling kurang dia mengalih penumpuan kita kepada akhirat. Kok mana pun hati kita pada akhirat mesti ada gangguan. Macam kita pasang elektrik lah. Elektrik mula-mula satu lampu terang lah, sebab dia wak dia tak kacau. Tapi bila kita pasang 2 lampu, mesti malap dah yang pertama tadi. Dia punya voltage itu dah dikongsi. Jadi maknanya begitulah keadaan penumpuan kita, konsentrat kita ataupun tawajuh kita kepada akhirat akan jadi kurang apabila adanya dunia. Jadi itu hak yang berjaga-jaga dengan dunia pun dah teralih pandangan, apatah lagi yang tidak berjaga-jaga, maka akan tertipulah ia dengan dunia. Jadi itu orang zahid.
Orang yang zuhud makna dia kenal hakikat dunia. Sebab tu dia tak sayang. Tapi lebih lagi siapa? Lebih lagi orang yang arif. Orang yang arif ialah orang yang dia ni kenal hakikat ketuhanan Allah dan hakikat dirinya sebagai hamba. Dunia tak masuk kira dah dalam fikiran dia. Dia tak kaji dah dunia tu, dia fana. Ini dipanggil fana. Mana? Isyarata lahu li fanaihi. Kerana dia ni dah fana dah. Dia tak ada masa ni nak nampak dunia semua ni, tak ada. Sebab dia sudah melihat kebesaran Allah. Maka begitu orang arif. Sebab tu arifin, orang yang arif, dia diistilahkan sebagai orang yang telah mendapat cahaya matahari makrifah. Macam kita kan siang malam nampak bintang, nampak bintang. Lepas tu hari terang cerah sikit, bulan mengambang, tak apa nampak bintang, nampak bulan. Tapi bila naik matahari tak nampak dah bulan. Begitulah keadaan orang yang arifin. Dia tak ada masa dah fana bagi dia segala nikmat dunia, segala isyarat, segala benda. Hatta dalam diri dia pahala surga, pahala dah fana dah. Sebab benda ni semua adalah makhlukat. Benda makhluk. Dah pahala makhluk, Allah baru buat, kan? Apa lagi surga baru makhluk, neraka makhluk. Jadi benda yang bersifat makhluk tak ada pandangan ahlillah, orang yang arif billah, yang kenal Allah. Dia tak ada masa nak tengok itu semua. Jadi maknanya dia dah terpegun dengan kebesaran Allah. Macam orang bila dia melihat kebesaran manusia yang besar, maka dia terlupa nak melihat kebesaran orang yang kecil-kecil. Dia terlupa. Maka begitulah. Bila dia baik, kata Imam Ibn Atha'illah, itu mukaddimah, kita nak kenal bagaimana kedudukan arifin, orang yang arif ini. Dia kata mal arifu man iza asyara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi. Dia kata orang arif bukanlah orang yang apabila maknanya sampai isyarat lalu merasa al-haq, yakni Allah lebih dekat kepada dirinya. Baik, macam contoh kita kata apa isyarat? Isyarat tu maknanya begini. Kita nak tahu Allah Ta'ala ni dekat tak dengan kita. Kita nak tahu Allah Ta'ala dekat tak dengan kita. Kan belum pada ni dia kata diukur apabila hatimu dekat dengan Allah. Itu maknanya ada isyarat. Itu isyarat tu dipanggil ni isyarat yang maksud dia. Mana nak ukur Allah dekat ke tak dengan kita, Allah ingat tak dengan kita, ialah sejauh mana kita ingat kepada Allah. Kan? Sebab ada hadis kursi kan, jika kamu ingat fazkuruni azkurkum, kata Allah dalam Quran. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kamu. Maknanya bila kita mengingati Allah, itu adalah isyarat daripada Allah bahawa Allah mengingati kita. Nampak? Tapi bagi orang arif, dia tak ukur gitu. Dia tidak ukur dengan sejauh mana dia ingat pada Allah, maka itulah Allah ingat pada dia. Dia tak ada masa nak tengok dia tu dengan Allah. Dia hanya nampak Allah. Nampak? Macam tadi dia ukur diri dia dengan Allah kan. Aku ni seronok terima hukum Allah. Maknanya tanda apa? Tanda Allah mula mendekatkan kita pada agama dia. Allah Ta'ala, kita rasa seronok dengan majlis ilmu, tanda Allah Ta'ala mula nak lorong kita kepada jalan kebajikan. Kan itu semua jadi isyarat kan. Tapi bagi orang yang arif, isyarat-isyarat itu tak ada masa untuk dilihat. Kenapa? Isyarat itu adalah makhluk, maka dalam dirinya tidak ada perkiraan makhluk. Maknanya dia hanya mencintai Allah, bertawajuh kepada Allah. Dia tak sempat nak tengok diri dia dengan Allah. Dia cuma hanya melihat Allah. Dia tak sempat nak tengok aku ni dekat tak dengan Allah, aku ni ada tak ingat pada Allah, aku ni ada tak rindu pada Allah, aku ni ada tak ibadah pada Allah. Maknanya bagi dia sudah tidak ada ingatan-ingatan itu, li fanaihi, kerana fanaknya ia dengan amalan dia. Maknanya amalan dia sendiri pun dia tak ada dah. Dia tak tumpu, dia tak iktimad, tak bersandar pada amalan dia. Sebab amalan dia pun makhluk juga. Dah tu dia buat amal ibadah sebagaimana kita sebut hari itu, dia beribadah kerana cinta dia kepada Allah.
Itu tanda ubudiyah dia kepada Allah, cinta dia pada Allah, lalu dia beribadah pada Allah. Tapi dia bukan ibadah kerana nak surga, bukan ibadah kerana nak pahala, bukan ibadah kerana nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Kenapa? Bagi dia Allah itulah tujuan dan matlamat dia. Jadi maknanya nak fikir makam-makam dia tak sempat. Dah tu orang ikut tasawuf duk mikir makam tu makam ni, itu dah peringkat salik, peringkat perjalanan, belum husul ilallah. Belum sampai kepada Allah Ta'ala. Macam kita daki bukit lah kan, kita daki bukit salik, ada track dia, kita ada tempat berhenti. Itu berhenti, itu makam. Berhenti ni tempat perhentian pertama, checkpoint pertama, checkpoint kedua tinggi sikit, checkpoint yang ketiga lagi tinggi. Yang kita duk kira checkpoint ni kerana kita sedang salik, kita sedang duk berjalan. Tapi kalau dah wusul sampai ke puncak dah, tak ada masa dah nak tengok trek bawah. Kita terpegun dengan keindahan alam di atas bukit dan kemuncaknya. Begitu orang wusul. Yang duk tengok makam apa kita ni, amal apa nak sampai ke makam tu, nak buat apa kena sampai makam ni. Itu peringkat salikin, orang yang sedang salik, yang sedang bermujahadah, tengah duk ceraikan diri dia daripada segala perkara yang menghalang perjalanan dia kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu orang yang arif, dia kata mal arifu, tiadalah bagi orang arif itu man, seseorang, iza asara wajadal haqqa aqraba ilaihi min isarati. Dia tak mana, dia tak tengok isyarat-isyarat yang memungkinkan nak tahu Allah dekat dengan dia ke dia dekat dengan Allah. Balil arifu, tetapi ini tetapi orang yang arif, man la isyarata lahu li fanaihi fi wujudi. Orang yang arif itu dia sudah tidak ada isyarat lagi. Kenapa? Kerana telah fana ia pada wujudnya, iaitu pada adanya isyarat, wantiwaihi fi suhudi, dan kerana kekhusyukannya dalam menyaksikan Allah Ta'ala. Ini dia dah syahadah, dia dah sampai dah menyaksi kebesaran Allah, maka terpegunlah ia dalam memuja dan memuji Allah Ta'ala sehingga tak terkata ia, sehingga tak terkata lagi. Jiwa mereka dah terpegun. Hanya ucapan yang mereka boleh ucap apa? Salam, salam. Ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Orang hari akhirat esok, orang-orang yang beriman ni, bila mereka ni dihimpun oleh Allah Ta'ala, dihimpun oleh Allah Ta'ala, apa yang mereka boleh ucap? Yang mereka ni dah tengok kebesaran Allah, lihat segala nikmat Allah, lihat segala kurniaan Allah Ta'ala, apa lagi yang mereka ucap? Yang mereka ucap ialah salam, salam. Memang hebat, maknanya seolah sejahteralah Allah, memang sungguhlah, maknanya begitu. Maknanya tak ada dah ucapan lain. Nak kata Alhamdulillah, nak kata Subhanallah, nak kata peliknya, tak ada. Kenapa? Sudah sangat terpegun dengan kebesaran kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka begitu orang yang arif, ahli-ahli ibadah yang arifin, maka mereka pertama, mereka ni sudah wusul sampai kepada Allah Ta'ala. Bila dah sampai pada Allah, mereka tak kisah dah mereka duduk makam mana, mereka lalu trek mana, mereka lalu jalan mana, sudah tidak kisah bagi mereka. Kenapa? Mereka sudah terpegun di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah dia orang yang dah sampai kepada Allah. Betullah kita kena usahalah. Paling kurang kita peringkat awam ni apa? Yang kita dah sebut hari tu kan. Paling peringkat awam, zahirnya beramal dengan syariat, batinnya beramal dengan hakikat. Itu permulaan kita nak berjalan pada Allah. Jalan pada Allah maknanya lepaskan hati daripada asbab, daripada benda-benda yang ada atas dunia ini. Mana hati kita dah berpegang pada hakikat, walaupun zahir masih syariat. Zahir kita syariat lah. Nak cari makan, nak rezeki, cari makan. Tapi hati tak kata bekerja tu menyebabkan boleh makan. Sebab dari segi akal pun kita dah bincang banyak. Anak kita umur 3 tahun tak kerja apa, tapi boleh makan. Hak yang baru beranak umur 2 bulan, sebulan setengah umur, ada dia buat kerja apa? Kenyang, dempung, boleh makan. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi rezeki, bukan melalui kerja kita. Kerja kita tu cuma peraturan syariat bagi menandakan kita syukur atas anugerah tubuh, badan dan jasad yang Allah beri kepada kita. Jadi makna hati tumpu kepada Allah Ta'ala. Begitulah kita dalam perjuangan, dalam dakwah. Dalam dakwah jangan terasa
Jangan terasa kita, sebab bukan. Kita cuma cakap, kita cuma berdakwah, kita cuma ajak orang kepada Islam. Itu saja. Hakikatnya, hakikat Allah Ta'ala belaka. Sebab tu Allah ajar Nabi hakikat. Bila Nabi sedih kenaan dengan mati Abu Talib dalam keadaan kafir, pujuk pada Islam tak nak, kecek ke Islam tak nak, suruh mengucap 2 kalimah syahadah tak nak, akhir sekali mati kafir, Nabi sedih. Allah Ta'ala memberi peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kau tak boleh nak beri apa-apa Muhammad hidayah pada siapa yang kau kasih, Allah Ta'ala lah. Itu maknanya hakikat. Dan tu Nabi bila pegang pada hakikat, Nabi dakwah dah, makin lipat ganda dah. Kerana berpegang pada hakikat, kita melipat gandakan dakwah, kerana supaya akhirnya usaha kita berkebetulan dengan takdir dan ketetapan Allah Ta'ala. Jadi makna itu di antara pegangan. Berasa pelik ke? Dia cerita pasal apa bunyi? Kita masuk makam zuhud belaka dah. Orang kuliah dah senyap dah lah. Baik, jadi itu di antara tanda para arifin. Orang-orang yang arif, yang kenal Allah, maka itulah makam tertinggi dalam peringkat para hamba yang menuju kepada Allah. Jadi makna dia tak tengok dah isyarat apa benda semua. Yang kita ni kita tengok lagi isyarat, kan? Isyarat tanda Allah Ta'ala kasih sebagaimana. Tapi melihat isyarat juga merupakan sebahagian daripada syariat Allah. Bukan kata tak boleh. Sebab itulah disebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak berikan dia jalan kebajikan, Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Mana sebelum daripada faham, Allah Ta'ala jadikan dia kasih pada majlis ilmu, supaya dengan itu dia faham. Mana itu isyarat. Tapi boleh tak kita pegang pada isyarat? Boleh. Sebab itu di antara amalan isyarat-isyarat orang awam. Man salaka tariqan li talabil ilmi salaka tariqan lil jannah ilal jannah. Siapa yang menjalani satu jalan mencari ilmu, makna tanda isyaratnya dia sedang menjalani jalan-jalan menuju ke surga. Itu bagi siapa? Bagi kita orang awam. Yang tengah nak mendaki, yang tengah nak berjalan, tentu kita tengok isyarat-isyarat. Perlu pada signboard, kan? Tengok kiri dan kanan, dah sampai tak payah signboard dah. Dah sampai dah. Nak guna apa lagi? Duk tanya signboard mana, duk congok dalam rumah dia dah. Maka begitulah ahlul ibadah, ahlul ahlillah, orang yang dah sampai ke hadrat Allah, maka dia tidak lagi mencari isyarat-isyarat dan tidak lagi bergantung pada makhluk. Jadi maknanya batu kita sementara sampai kepada Allah, maka kita beramal hatinya dengan hakikat dan zahirnya dengan syariat. Jadi insya-Allah kita sambung ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa amniyatun. Harapan raja harus disertai dengan raja, harus disertai dengan amal. Kalau tidak, maka itu hanyalah lamunan ataupun angan-angan. Jadi insya-Allah kita akan belajar hari ini pada minggu depan kalam yang ke-70 daripada kalam Ibnu Athaillah. Daripada keseluruhan kalam 223 kalam, 223 kalam. Kita baru 70 insya-Allah. Sekadar itulah saja dulu untuk malam ni, mukadimah kita selepas cuti. Dan insya-Allah kita terus sampai kepada minggu depan dah. Satu lagi dah. Lepas tu kita masuk Ramadan. Kita cuti dan kita akan sambung Syawal pula insya-Allah. Jadi minggu depan kita masuk kita penutup untuk cuti Ramadan kalam yang ke-70. Jadi insya-Allah minggu depan kita buat kenuri sikitlah. Kenuri cuti. Kenuri untuk cuti kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari insya-Allah.